UVC Disinfection Light. Okey, saya dapat lampu UVC di mana kita boleh sanitize kita punya kawasan tu hanya menggunakan cahaya saja sebab dia pakai UV. Cara sanitize guna cahaya ni memang berkesan dan hospital dah banyak guna sekarang. Sebab kalau dekat hospital dia ada alat yang besar lagi. Lampu yang besar dah tolak kat hospital dalam bilik untuk kita surgery punya bilik ke apa kan. Dia buka lampu UVC ni, lepas tu dia biar je. Nanti dekat bilik tu semua akan sanitize. Yang sekarang saya ada ni, ini version yang rumah punya. Bukan besar punya. Model dia ni RUV 38. Maksudnya ini model yang 38 watt punya. So watt dia tak tinggi, jadi dia bukan lampu yang kuat gila. Okey, jom kita buka. Okey, sekejap. Ini first dia bagi macam biasa. Oh, ada remote. Alamak, bateri tak bagi. Lepas tu dia ada dia punya panduan dia. Okey, LED letak tepi. Dia ada warranty daripada E-LED Solution. Okey, ini daripada E-LED Solution. Okey. Okey. Dia akan ada mentol kau kat sini. Oh yes. Mentol ni yang akan tembak UV light nanti. So kena hati-hati mentol ni, jangan pecah. UV ni kalau dalam spektrum cahaya yang kita tengok macam warna-warna pelangi tu kan, UV ni ada dekat hujung sekali sebab dia paling kecil dia punya wavelength dia. Kalau macam ni, dia bukan UV biasa. UV ni dia punya wavelength dia daripada 10 nanometer hingga ke 400 nanometer. Nampak tu? 10 nanometer hingga ke 400 nanometer itu memang UV. Tapi UV ni ada beberapa kategori. Ada UVA, UVB, UVC. Untuk sanitizing ataupun kita nak bunuh kuman ke bunuh bakteria kan, virus, kita perlukan UVC. UVA ni banyaklah dekat cahaya matahari, tapi UVC tak ada sebab kita punya atmosfera dekat bumi ni dah block dah UVC ni. Kalau kita direct pandang kat mata kita tanpa ada block something macam cermin mata kita akan terbakar. Dia tak tembus tau. UVC dia tak tembus. Kalau UVA ataupun UV biasa tu, dia boleh tembus dalam kulit. Cahaya matahari kan ada UV, tapi kita panggil UVA lah. UVA ni boleh kena kulit kita dah tembus kat dalam. Sebab tu ada risiko kena kanser macam tu. Tapi kalau UVC dia tak akan tembus. Dia akan kena dekat permukaan kulit kita saja. Jadi kalau kita biar UV ni kena kulit kita akan bau macam hangit-hangit sikit, macam bau hangus, macam bau terbakar kan. Sama macam mata kita. Kalau kena mata kita, dia tak tembus sampai rosakkan mata kita kat dalam sebab dia tak boleh tembus permukaan. Tapi dekat permukaan mata kita, dia akan macam terbakar sikit. Jadi mata kita akan rasa macam berpasir-pasir. Itu UVC, okey. Sebab tu cara dia bunuh kuman ataupun bakteria dengan bila cahaya ni kena kat semua permukaan tu akan macam ada pembakaran halus sikit lah. Kira bahasa mudah dia bakar lah. Dia bakar permukaan tu. Tapi tak adalah berapi. Jadi kalau ada mikroorganisma macam kuman ke bakteria dekat permukaan yang kena cahaya UVC ni, dia akan mati. Okay. So kita test Kalau tengok ELED ni, dia punya setting dia ada beberapa setting. 15 minit, 30 minit, 45 minit dan 60 minit. Okey, kalau ikut daripada panduan dia ni, kalau jarak 1 meter daripada lampu ni, dia akan terus sanitize lah. Dia akan dekat sekitar 1 meter ni memang bila kita buka je lampu ni, dia akan terus sanitize. Dia kata kalau 20 meter persegi kita perlukan 30 minit untuk sanitize satu ruang tu. So kalau 20 meter persegi ni kita boleh agak-agak dalam 4.5 meter lebar dan 4.5 meter panjang. So saya dah cucuk plug. Okey, cara dia kita kena pastikan pintu kita semua tutup dulu. Sebab dia nak ruang tu tutup dulu untuk kita buat sanitize ni. Dan saya onkan dia punya switch. Okey. So dah menyala kan. Okey, lampu-lampu tu dah menyala. Alright. Okey, dah tekan on. Saya pilih timing 30 minit untuk ruang saya. Okey, lepas tu saya cam Oh, bau. Ini yang saya bau sekarang ni adalah bau ozon. Kalau korang tak tahu bau ozon tu dia macam mana saya nak kata korang tahu tak rasa kelat? Rasa kelat. Kelat tu bukan pahit tau, dia rasa kelat kat lidah. Bau ozon ni dia bau tu bau kelat. Kalau saya nak describe lah. So sekarang meja saya semua ni, tempat kerja saya ni dah
fully sanitized. Jadi macam yang korang tengok, dia punya proses tu agak mudah. Cumanya pastikan jangan dekat, sebab kalau kita dekat masa benda ni proses, sebab benda ni dia ada motion sensor. Bila ada orang bergerak, ada something bergerak, dia akan mati. Jadi sekarang saya ingat saya nak sanitize anak saya punya bilik tidur. Saya nak sanitize satu rumah lah, satu bilik saya nak sanitize. Kalau bilik yang 9 meter kali 9 meter tu kita perlukan 1 jam. Kalau bilik yang dalam 4 meter setengah kali 4 meter setengah hanya perlukan 30 minit. Okey, jom saya nak sanitize bilik anak saya. Untuk sanitize guna UV light ni, korang kena letak tinggi sikit, dalam 80 cm macam tu. Jangan lebih 1 meter, supaya cahaya tu kena banyak tempat. Lepas dah habis kita sanitize, masuk bilik, buka tingkap semua biar angin semua keluar masuk balik, sebab dia bau ozon. Okey. So, saya dah settle sanitize rumah saya setiap satu bilik. Jadi, apa kelebihan dan kekurangan benda ni? Kelebihan dia memang boleh sanitize. UVC ni memang dah terbukti berkesan, dah memang dah jadi standard sekarang dah. Hospital pun duk guna. Masalahnya adalah sebab dia gunakan cahaya. Bila kita buat kat bilik ke tempat mana, bila tempat tu tak kena cahaya, benda tu tak ada kena sanitize. Maksudnya kalau kita letak kat katil kan, lepas tu ada bantal-bantal, lepas tu bantal permukaan atas bantal yang kena dengan cahaya UVC ni dia sanitize, tapi yang bawah bantal tak ada. Dia hanya sanitize dekat permukaan saja. Sebab tu kalau kat hospital, sekarang ni banyak hospital barang kita tengok barang pakai besi kan. Besi-besi yang macam boleh pantulkan cahaya. Kalau dia pakai UVC ni senang. Sebabnya bila dia letak kat bilik ataupun tempat surgery room tu kan, banyak bahan-bahan yang memantulkan cahaya, dia senang, dia on je lampu ni, UVC tu dia boleh pantul-pantul dekat tepi-tepi celah-celah permukaan tempat lain. Dan satu lagi, korang kena hati-hati dengan dia punya cermin, dia punya kaca ni. Mentol ni kan ada kaca ni kan. Sebab mentol ni adalah mentol yang khas. Sebab UVC macam saya kata tadi, lampu cahaya UVC dia tidak boleh tembus permukaan. Macam cermin mata saya, dia tak boleh tembus. Kalau saya pakai cermin mata, saya buka lampu UVC ni, kulit saya mungkin ada rasa terbakar-terbakar sikit, tapi mata saya tak, sebab ada cermin. Sebab dia hanya bakar permukaan saja. Kalau macam kaca yang dia guna untuk buat mentol ni, dia adalah kaca khas yang boleh benarkan cahaya UVC untuk tembus. Sebab tu dia agak fragile sikit benda ni. Jadi kena hati-hati. Jadi macam mana pendapat korang? Adakah korang rasa benda ni bagus, sesuai untuk ada pada setiap rumah? Sebab harganya dalam, dekat Shopee, harga dia dalam RM268. 38 watt ni kira okey lah, tak adalah kuat sangat. Sebab ada yang lampu UVC yang kuat gila lagi, tapi tu bahaya sikit lah. Dia kuat lagi. Kalau ini boleh lah bagi saya, sesuai untuk rumah. Ikutlah korang rasa macam ni, sesuai tak? Sebab benda ni boleh bunuh kuman, bakteria, macam kutu katil dia boleh bunuh. So itu sajalah video saya pada kali ini. Not bad, saya rasa saya boleh konsisten guna benda ni. Mungkin sebulan sekali kalau ikut rajin lah. Sebulan sekali tu okey lah kot. Sanitize setiap ruang rumah, tempat-tempat mainan anak, kan banyak bakteria situ. So anak kita duduk rumah ni boleh lebih sihat lah, sebab bakteria semua banyak mati. Harga pun 280, korang rasa macam mana? Okey, kalau kita panggil orang untuk sanitize rumah lagi mahal. Tapi itulah, kena spend masa sikit lah. Sebab kalau bilik besar, dia kena spend dalam sampai 60 minit, 1 jam. Kalau korang berminat nak tengok benda ni kat Shopee, saya akan letakkan link kat description. Itu saja, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.